Terus ibu fitar gulungan ditindas di muka bumi, ditindas muka bumi. Allah nak membela gulungan ditindas oleh Firaun ketika itu. Wa najib alahu a'imah, dan Tuhan menuka. Kalau dulu mereka hamba, Allah buka mereka menjadi tuan. A'imah mana leader, jadi pimpinan. Nah, kalau kita dalam ni, kita kata ke China, kita kata ke India, lapor-laporan, kita ini hamba, mereka tuan kepada kita. Tidak mustahil betul. Watilkan ayam muda bihuha bainan nas. Demikianlah hari-hari Allah mengukuhkan kedudukan manusia. Kita negeri Siam juga. Siam ini dia menindas bangsa lain. Siam ini ada etnik Siam, ada Mon, ada Laos. Mon, Laos. Dipanggil Meo, saya panggil Mon, Laos, Khmer. Ini adalah dianggap second class dalam kerajaan Siam. Orang Laos, orang Mon, orang Meo dipanggil orang second class dalam budaya Siam. Dia tidak jauh itu lagi. Laos ni kat sebut habis keluar petang. Laos ni duit dia dan Indonesia murn dia lah ke Indonesia. Duit Laos. Dia pergi satu kip juga berapa kip kita tahu. Satu kip juta-juta. Kita sedia kita satu kip dia. Duit Laos cukup murah dalam dunia. Murah pada Indonesia lagi. Dan tidak boleh orang Siam. Meo yang itu orang Bukit. Mon ni orang Bukit juga. Laos, Khmer, ini bangsa-bangsa yang tidak boleh Siam berzaman-zaman. Tapi sekarang mereka sudah berubah. Laos merdeka, Meo merdeka, Kamboja merdeka. Tingkat ayam diduda biha bainan nas. Allah menukarkan keadaan hari-hari. Dia paling selisih berganti. Orang kita jadi kaya, jadi kenamaan, naik pangkat. Anak orang sendiri jadi doktor, anak orang sendiri jadi pensyarah. Minggu lepas anak asli boleh menjadi bin sekuti di Pahang. Dia menang premium dalam bulan PMSN. Boleh menjadi 3 sini. Harga dekat Pahang dulu 4,000 asli Pahang. 4,000. Itulah kita jangan dulu hidup pakai Quran menceritakan tentang selisih ganti manusia. 4,000. Ini Quran cerita. Allah menghendaki tufa'alul lima yurid. Tuhan menggantikan hak yang Wahabi jadi Tuhan. Hak Tuhan yang sebalik dia Wahabi. Nasbuda ibu fitrah. Allah nak bela, nak bela. Nak bela golongan ditindas di muka bumi jadi a'immah, jadi pimpinan. Wa naj'alahum warisin, dan mereka lah akan memusakai harta orang Mesir. Waris mana makan sakor? Ini ganti ambil alih kerajaan. Kekayaan akan jatuh kepada tangan orang Yahudi mana yang di sini. Surah ini sebenarnya pada soal kekuasaan. Orang yang gila kuasa, yang tahu puasa, yang lobo puasa, diktator, karena baca surah ini. Pemilihan kepada kita, bab pemerintahan, bab diktator, nak bolot puasa, nak baca surah ini. Wa numakkina lahum fil ardh, dan kami nak mengamankan negara, memakin memberi keamanan kepada negara. Negara di bawah pentadbiran Firaun dalam keadaan pucat kacir karena mereka menindas kuasa mutlak di tangan Firaun. Di sini disebut Firaun aman, tapi tak masuk Qarun. Qarun tersebut di sini pada dua tu ya. Firaun dengan Haman, kedua-dua itulah diktator sebenar. Firaun ini memegang kuasa penuh, kata putus di tangan Firaun. Yang melaksanakan perintah ialah Haman. Haman itu kalau ketua polis negara, dia lagi ke orang bunuh orang, kata orang kriya Haman.
PT ambil pada korun. Korun itu PT. Korun semua PT. Mana 3 watak. Nah, itu adalah buat puasa tadi ni. Batu mana negara pun akan ada 3 watak. Setiap negara ada 3 watak. Watak orang kaya melabuh pada kerajaan. Di Amerika, syarikat yang melabuh pada kerajaan Amerika, iaitulah bekas timbalan Presiden Amerika, lalu orang-orang. Dialah melabuh kepada parti, akhir parti itu menang. Bila menang, dia semua dapat kontrak di Iraq, kontrak di Afghanistan, semua di bawah dia. Hantar tentera, hantar bakalan, semua bawah dia. Karena parti dia pun sesempat itu menang. Dan berita kurang baik hari ini, Amerika dilanda puting beliung, hancur lebur tengah-tengah Amerika. Mungkin esok ada berita lah. Esok saya boleh bawa ada gambar Amerika dilanda puting beliung yang berita dalam sejarah ini. Mati tawayan. Esok ada gambar gambar dia esok. Wa nuriya Fir'aun wa Haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan Tuhan nak mengingatkan hingga mana amaran kepada dua tokoh ini yang sangat melampau tindak tanduk mereka membunuh anak-anak Israel 12,000 orang mati di bawah tangan Haman. Haman taruh menangkap membunuh, membelah perut ibu yang mengandung. Kalau anak kandungan itu lelaki, maka dia pasti dibunuh. Tidak siapa yang hidup dari kalangan warga Israel. Kesan daripada ramalan berhujung bahawa anak pendatangnya akan memecah kerajaan Firaun. Akhir mereka tangkap dan mereka bunuh. Dalam istilah politik ethnic cleansing, ethnic cleansing, mana pembersihan satu etnik. Dibunuh habis. Bunuh kecil, bunuh habis. Macam mereka buat di Vietcong dahulu, Vietnam dahulu. Mereka bom Vietnam, lain pada bom, dia melepas satu racun, dia panggil yellow orange. Yellow orange ini kita sebut yang itu lah. Tapi yellow orange dia kena merusakkan semua alam sekitar. Orang jadi macam kena tubuh. Budak jadi penyakit tak besar. Dia yellow orange. Yellow orange seakan kita sebut yang mengikuti. Yellow orange nama dia. Bahan kimia yang mereka lepas di Vietcong. Vietcong ni ketika itu pahlawan komunis. Ini tahu kalau kita beran sejarah 70-an tu, kejaman mereka di sebelah Asia. Jadi mereka bom di Vietcong, di Vietnam Utara. Sama dengan jenayah Firaun yang kita baca. Mereka membunuh kanak-kanak daripada kalangan Yahudi, Israel. Ulama tafsir dikatakan tak kurang 12,000 orang mereka bunuh. Atau mengandung mereka pecah perut lagi. Kalau dia mengandung anak lelaki. Yastahiyuna bisa, dan mereka melepaskan anak perempuan. Jadi maksud yang lelaki yang di sini. Lelaki itu mengancam sebagai pemerintah. Itu kisah, itu motif kenapa Musa dilahirkan. Itu panggil revolusi Musa. Dasar Musa nak tukar kerajaan, nak hapus kezaliman, nak bela bangsa yang ditindas. Jadi kurang itulah. Itu kita panggil slogan ya, atau panggil motto Nabi Musa sebelum nak lahir itu. Tuhan lancar dan motto. Dasar Musa tak mana lagi dasar Tuhan lancar. Ini kita bina Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat politik ini ada kita. Imam warisi. Jadi pemerintah mengganti yang sedia ada. Ahli waris pada menerima pelapis daripada orang Kipti, orang Mesir kepada orang Yahudi. Tapi ini peringkat Musa. Lepas ni kita yang lain pula nak jadi kata sebuah ni. Ini kita kerja. Lepas ni tak jadi macam tu.
lain pada tajuk yang lepas kita ini kita baca kata kita buat kepada Musa. Musa berjaya tu ada cerita lain. Dan Tuhan cerita pula bagaimana Tuhan nak melahirkan seorang kanak-kanak dalam keadaan tengah-tengah krisis ini. Macam mana Tuhan nak lahirkan, nak beranak ni, lagu mana ni? Wa awhayna ila ummi Musa al-ardi'in. Dan Allah perintah, ini perintah lah. Tuhan suruh ibu Musa. Ada nama apa saja? Sebut di sini nak lupa nama ibu Musa. Sebenarnya dalam kitab tafsir lain ada banyak yang menceritakan bapa Musa ni petugas istana. Bapa Musa ni petugas istana. Ibu dia tinggal di luar istana. Jadi malam kejadian tu ibu Musa datang jumpa dengan ayah Musa. Dan mereka bersegadukan dan mengandunglah ibu Musa. Kita begitu. Bila mengandung, ibu ni lari lah. Lari untuk dapat lebih kesan oleh tentera dan Firaun. Dan juga diceritakan Nabi Musa bila lahir ni, ibunya sembunyi Musa. Ibu sembunyi Musa sama cerita Nabi Ibrahim. Dia tengah kata dalam kuih, akan rebus air panas tubuh Musa dalam. Tapi air tidak hanguskan badan Musa. Nak elak daripada dikesan oleh tentera-tentera Haman, polis-polis Haman yang mengintai setiap ruang orang-orang Yahudi itu. Musa tidak boleh putus, masak. Tapi Tuhan kuasa Musa tidak manus. Dan kita baca episod peringkat menyusu al-ardi'in. Ardi'in mana supaya mengasuh, rawak di mana mengasuh atau yang menyusu. Ardi'in di mana ay qazabna fi qalbiha. Musa juga di antara nabi-nabi yang boleh bercakap dalam masa budak. Wa idza khifti. Khifti ni maknanya ibu Musa dalam keadaan cemas dan rimas. Khifti ni rimas dan cemas. Fa alqi fil jammi. Maka diperintah ibu Musa supaya campur Musa ke dalam sungai. Jam di mana sungainya? Alqi dicampur. Bukan campur hidup mana yang buat bekas kan? Buat bekas rakit dah sini. Buat rakit halus untuk isi Musa. Rakit kecil isi Musa. Di sungai ni ada satu jenis tumbuhan seakan buluh tempat kita. Tapi dia bukan buluh, tapi spesies buluh juga lah. Orang sana cukup mahir dengan kayu ini, mereka bentuk jadi perahu besar dengan menyambung bulu ni, sambung jadi rakit besar dan cantik rupanya, macam bulu. Jadi seni bina orang Mesir yang paling canggih ialah mereka bentuk kayu macam bulu, macam tebu ni buat rakit. Comel rupa macam bulu. Kalau tadi tempat kita mana ya? Dan malam ni ada sukan air di dekat Kota Baru, di banyak pantai Banten lancarkan tahun Banten. Malam ni ada pesta sunat dan mengisytihar Bandar Baru ditunjuk malam ni. Ada penyanyi apa namanya, Zulkifli Faisal, baik kau malam ni main. Bola juga malam ni berlaku malam ni. Ila khifti alaihi min fir'aun faj'al li fil suluk. Wa qata, suluk qata kita berakit wa alqi fil bahr. Dan dicampur ke dalam sungai ni. Karena ke bahar di sungai ni, bukan laut sungai ni. Karena Fir'aun ni tinggal di sungai, dalam sungai ni. Sungai ni sungai terpanjang
panjang di Labuan Afrika. Di Labuan Afrika sungai Nil paling panjang. Di Labuan Latin Amerika sungai Amazon paling panjang sungai. Di China sungai Xi'an, sungai Xi'an, sungai paling panjang di China. Jadi agak paling panjang dalam dunia. Di benua Arab lain pada sungai Nil, dia sungai Furat dan sungai Dajlah di Arab. Ini sungai terpanjang. Sungai terpanjang dunia ada semua 7 sungai. Ngaji Pak Ketua kita, cikgu ada malam ni, cikgu apa sungai panjang dunia? Cikgu daya tak tahu. Ngajar sejarah. Ngajar sejarah. Ngajar sejarah. Sungai ialah. Ngajar sejarah. Di Amerika sungai Mississippi. Mississippi sungai paling panjang di Amerika. Sungai Amazon, Mississippi. Amazon ni nama saham. Kalau kita masuk internet, saham Amazon yang paling suruh. Nama sungai Amerika, sungai Amazon, sungai Mississippi. Ya. Ada kartu itu kan. Allah perintah Musa ibu supaya campur ke dalam sungai. Bila terdesak sangat, lewat warai kalau terpepek besar gunung, maka di gunung maka dicampur ke dalam sungai ini. Itu Tuhan Maha Kuasa. Di sini kita tengok antara lain janji Allah kepada ibu Musa. Janji Tuhan kepada ibu Musa. Fa'alqi fil jambi. Itu Nabi Musa, ibu Musa. Maka campurlah dia Musa ke dalam jam di sungai ya. Wala taqafi wala tahzani. Tuhan ingat kepada ibu Musa, jangan takut dan jangan lupa cinta. Ini sifat lawan dengan naluri seorang ibu. Mana ibu sanggup campur anak dia. Kita lihat kisah Masyitah yang sanggup terjun bersama anak dia. Juga hebat ibu Musa, sanggup campur anak kadayam dalam sungai Nil kerana perintah Allah dan juga janji Allah untuk balik kepada pangkuan ibu. Inna radduhu ilaika. Kami Allah menghendaki Musa ni kembali pada pangkuan engkau. Raddu ilaiki, ilaiki. Ilaiki itu kembali pada pangkuan engkau. Mana Musa ni mungkin tahulah akan jumpa balik dengan mukmin. Dengar jadi aku ni. Itulah kita, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin janji dia. Ingat sebuti. Allah bila kita berbaik, dia balas baik. Bila buat jahat, dia balas jahat. Itu janji Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi Allah siapa baik, sikit pun dapat ampun, dapat nikmat. Baiklah. Buat kejahatan juga dapat dilihat. Wa ja'iluhu minal mursalin. Tuhan beritahu awal dekat ibu Musa ni seorang rasul. Kami latih sebagai rasul. Sudah jadi awal-awal kepada ibu Musa. Wahai ibu Musa, jangan kamu rusinglah. Budak ni akan jadi orang besar di masa hadapan. Buatlah perintah Allah. Allah ilham kepada ibu Musa. Bila dicampur, fantaqatahu al-Fir'aun. Belum ada cerita lah. Fantaqatahu al-Fir'aun. Intaqa mana dipungut, dikutip kulit keluarga Fir'aun. Dikutip kulit keluarga Fir'aun, yakni orang istana. Orang istana mengambil budak Musa. Dia tak kawan nak pungut dari mana ambil budak naik. Ai fa'aqadahu wa asabahu awan Fir'aun. Liyatakuna akhirul amri. Yang ini cerita ya. Allah mentakdirkan orang istana Abu Musa. Lahum aduwa wa hazana. Sedangkan mereka itu adalah musuh. Lahum
kecelakaan yang akan menimpa istana Firaun atau pihak Firaun. Ini Tuhan Maha Kaya. Nah, ini bukan kita itu sedar ni. Kalau ke mana? Ini bukan kita itu sedar. Bukan cerita khayalan. Ini kisah Nabi. Dipungut oleh pihak istana akan turun tadi. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Allah ulang balik